Okay, thank you Dr. Azma for that kind introduction. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera kepada semua pendidik, para guru dan pensyarah-pensyarah yang turut hadir, turut serta dalam program kami pada petang ini. Okay, saya Nuriha binti Kasim, seorang Apple Professional Learning Provider dan juga Apple Teacher yang kini berkhidmat di bahagian pendidikan menengah mara. Sebelum ni saya adalah seorang guru yang mengajar di sekolah, yang mengajar di MRSM dan mengajar subjek sains hampir 16 tahun lah sebelum ni. Okay. Jadi pada hari ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkaitan tajuk Effective Classroom Learning Design based on SEMA Model. Jadi apa yang saya nak kongsi hari ini adalah bagaimana kita melaksanakan pengajaran dan pembelajaran ataupun PDP dalam konteks classroom itu sendiri, dan bila kita menggunakan teknologi, especially terutamanya teknologi digital, bagaimana kita menggunakan SEMA Model itu sebagai panduan kita. Okey, sedikit bila kita sebut tentang classroom learning, kita bayangkan dalam keadaan kelas yang berlaku, kelas kita lah. Okay, apa yang berlaku dalam kelas kita seharian? Apa yang sepatutnya yang kita nak buat dalam kelas kita? Biasanya memang akan berlaku pembelajaran. Learning itu seharusnya berlaku. Kita bagi handouts kepada pelajar-pelajar. Okay, dan kita buat banyak aktiviti. Dan banyak aktiviti juga yang kita lakukan, pelbagai jenis aktiviti. Kita menggunakan teknologi, kita menggunakan pelbagai jenis peranti. Okay, dan kita apply, maksudnya kita gunakan teori-teori pendidikan yang ada, misalnya macam konstruktivism. Kita bawa pemikiran pelajar kepada kebat, dan kita lakukan aktiviti itu semua mengikut secara student centered. Kita buat evaluation, kita buat pentaksiran. Apa lagi yang kita buat? Kita gunakan taksonomi Bloom dalam kita merangka bahan pembelajaran kita, dan kita juga menghasilkan pelbagai jenis bahan pembelajaran. Jadi semua perkara yang dilakukan ini, kalau saya kelompokkan dia kepada tiga lah. Kalau kita tengok di sebelah kiri itu, learning, student centered, constructivism, taxonomy Bloom, HOTS ni adalah sebahagian daripada learning theories, teori-teori pembelajaran. Ada begitu banyak teori pembelajaran yang ada. Jadi yang mana yang kita gunakan, kebanyakan yang boleh membantu anak-anak kita, pelajar-pelajar kita untuk menjadi lebih baik, dapat menguasai pembelajarannya. Dan yang di sebelah kanan itu adalah kebanyakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tempoh PDP tersebut. Jadi ini banyak telah diistilahkannya sebagai PAK 21. Contohnya bila cikgu buat aktiviti seperti traffic light, one stay, three strays, round robin, apa lagi cikgu buat, exit card, macam-macam lah. Ada berpuluh-puluh aktiviti yang dikatakan sebagai PAK 21, tapi pada saya itu bukanlah PAK 21, itu hanyalah active learning. Sebab active learning ni dia memang telah berlaku daripada zaman saya sekolah menengah lagi. Saya sekolah rendah pun active learning ini telah berlaku. So dia bukan sesuatu benda yang baru untuk abad ke-21. Jadi kalau cikgu tengok di sini, dia dalam 3 kelompok yang besar. Yang pertama yang sebelah kiri tu tulis active learning tu, dan kita ada berkaitan dengan content dan juga teknologi. Content ni maksudnya cikgu, setiap pendidik ni dia memang ada dia punya pengetahuan tentang silibus dia, tentang kurikulum dia, tentang bagaimana dia nak mengajar, sejauh mana, sebanyak mana. Dan dia juga mesti ada kemahiran dan pengetahuan dalam pedagogi, bagaimana dia nak menyampaikan silibus itu kepada pelajar.
Jadi menggunakan semualah teori-teori yang ada tu tadi untuk dia menyampaikan isi kandungan pelajaran kepada pelajar dengan pelbagai kaedah yang sesuai. Dan juga bila dilibatkan dengan teknologi, sebelum ni kalau cikgu tengok teknologi itu dia terpisah. Ya, kerana dulu kita selalu meletakkan teknologi itu sebagai enabler sahaja. Tetapi dalam konteks abad ke-21, teknologi itu bukan lagi sebagai enabler, dia adalah tunjang dalam PDP itu sendiri. Sebab itu kalau kita tengok pada teori pendidikan yang dinyatakan sebagai TPAC, teknologi, technological, pedagogical and content knowledge, dia akan ceritakan dengan lebih lanjut bagaimana tiga perkara ini perlu bergabung dalam kita melaksanakan PDP. Saya tidak bercadang untuk pergi lanjut tentang ini, tetapi kalau kita tengok dengan penggunaan teknologi yang sangat pesat sekarang, guru-guru ataupun para pendidik perlu ada satu kita kata guideline bagaimana kita nak laksanakan, nak gunakan teknologi itu, sejauh mana kita nak pergi kepada level penggunaan teknologi itu, bagaimana teknologi itu membantu kita dalam PDP. So di sini yang kita gunakan adalah SAMR model, SAMR model yang diperkenalkan oleh Dr. Ruben Pentadura. So dia ada 4 saja level dia iaitu substitution dengan augmentation, which is ini dia panggil sebagai enhancement bila guru menggunakan teknologi dalam konteks substitution dan augmentation, dia hanyalah enhancement. Dan kalau teknologi itu digunakan secara signifikan dengan kaedah yang lain yang baru, dia modification dan juga redefinition, ini yang kita panggil sebagai transformation. Maknanya dia telah mengubah kaedah PDP itu sendiri. Saya gunakan analogi kopi tu cikgu. Bila kita kata substitute kat rumah pun, misalnya minum kopi. Macam saya lah, saya minum Nescafe for example. Kat rumah minum Nescafe. Itulah juga rasa kopi dia. Tapi kadang-kadang kita nak juga katalah pergi ke Starbucks minum kopi tu kan. Dan masih perkara dia, konten dia masih lagi yang sama, kopi. Tetapi daripada kopi kat rumah, kita tukar dia jadi kopi Starbucks for example. So kita substitute to something else. Jadi dia tak ada functional change lah. Dia masih lagi sebenarnya kopi yang dekat Starbucks pun kopi juga, tapi dia substitute sahaja. But apabila kopi itu kita tambah benda lain, kita ubah kejadian dia ada perubahan dari segi functional misalnya. So dia dah jadi kepada level augmentation. Kat sini saya contohkan dia macam latte lah. Dan kalau kita ubah lagi kopi kita tu, kita letak krim, kita letak caramel misalnya, sudah berlaku modification. Dan kopi caramel, macam kat sini contohnya caramel macchiato ni, rasa dia dah tak sama dah macam kopi yang asal tu. Caramel macchiato yang ini, rasa dia dah berbeza daripada latte, rasa dia dah berbeza daripada kopi. So itu yang kita katakan sebagai modification. Kita telah mengubah suai dia. Dan apabila kopi itu tadi, kita ubah dia dengan cara yang sangat berbeza lagi, dan ini yang kita sebut sebagai redefinition. So where technology allows for the creation of new tasks previously inconceivable. 20 tahun dulu kita tak pernah terfikir pun kopi kita akan rupa macam ni. Dan rasanya pun tidak seperti kopi kita yang kita tahu. So that is redefinition. Jadi dalam nak berkongsi pada hari ini untuk menceritakan tentang PDP dalam konteks classroom, saya memilih tajuk Space Weather dalam subjek sains tingkatan 3. So dalam tajuk Space Weather ni dia ada 2 learning objective, tapi saya pilih learning objective yang pertama, iaitu Activities of the Sun that Affect Earth. So dalam learning objective ini dia ada 2 learning standard. Learning standard yang pertama ialah Explain the structure of the sun and phenomena that occur on the sun's surface by drawing. The second learning standard is to justify the importance of the Earth's magnetosphere. Jadi
apa yang saya nak kongsikan ni nanti ialah bagaimana saya membawa saya mereka bentuk pengajaran ini supaya dia menjadi student centered, supaya dia menjadi berbeza daripada kebiasaan yang kita mengajar tajuk ini. Okey, dan bagaimana kita menggunakan teknologi itu mengikut sama ada ke arah redefinition. Okey. Okey, kalau bermula di classroom, apa yang mula-mula sekali kita buat? Kan kita mesti ada lakukan induksi. Okey, dalam konteks konstruktivism, kita gunakan di sini saya guna 5E lah. Bila mengajar untuk subjek sains ni memang kita gunakan 5E, which is engage, explore, explain, elaborate and evaluate. Tapi kalau biasa kita dalam konteks PDP ni kita kata induksi, lepas tu activities and then penilaian. Itulah lebih kurang. Jadi kalau dulu apa yang berlaku dalam bila kita buat induksi, some teachers ada setengah kita hanya gunakan buku teks, dan mungkin bila kita gunakan carta, kita gunakan model. Tapi yang saya buat adalah saya menggunakan 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Okey, kalau cikgu perasan tentang aktiviti ini sebenarnya apa yang berlaku di sini bila kita buat induksi ini, pelajar akan menonton video ini. Dan video ni bila saya ubahkan dia saya buat sendiri video ni. Saya buat sendiri menggunakan apa yang ada dalam Keynote. Jadi ini dah dipanggil sebagai modification. Dalam sema model kita katakan ini sebagai modification sebab saya menggunakan teknologi. Okey, saya ubah dia sehingga ada significant change in the functional. Kenapa kalau mungkin kata kenapa tak nak guna saja video yang ada dekat dalam YouTube for example? Boleh, memang banyak, tetapi dia tidak akan sampai kepada apa yang saya nak dalam induksi itu sendiri. Alright. Tadi saya kata memang ada banyak video yang ada dalam YouTube for example. Saya boleh pilih yang saya nak gunalah. Tetapi video tu kadang-kadang dia tidak menepati apa yang saya nak setting untuk induksi set ni, ke mana saya nak bawa pemikiran pelajar. That's why saya buat sendiri. Dan slide yang ke-7, 8 sampai slide yang ke-12. Maknanya cuma ada 7 slide saja. 7 slide saja saya buat, dan setiap satu tu memang kalau yang untuk sesi ni saya hanya guna apa yang dah ada dalam iPad tu. Saya tak lukis.
macam katakan bentuk bumi ni semua benda yang dah memang ada dalam objek dalam Keynote. Tak ada masalah. Macam bila cari objek ni, segala jenis objek ada dekat dalam ni. Tu saya just guna sahaja. Tapi dalam video yang lain ada yang saya lukis, saya lukis, lepas tu di animatekan. Okay, apa yang saya nak. Jadi bila saya dah buat dalam Keynote, apa yang saya lakukan seterusnya ialah saya export dia untuk jadi movie. Saya tak tunjuk bagaimana saya buat Keynote tu ya, cikgu, sebab kita dah ada mungkin cikgu boleh rujuk nanti dalam ada banyak lah link yang kami dah buat program-program yang sebelum ni. Tapi saya nak tunjukkan macam ni daripada Keynote tu tadi. Saya dah siapkan slide saya, kemudian saya pilih daripada slide 6 sehingga slide 12. Okay, itu je slide yang saya nak jadikan movie. Kemudian saya terus sahaja export. Okay, so sekarang nampak dia tengah creating movie. Okay, dan terus saya boleh save video tu. So bila saya save video tu dah ada dekat dalam, video tu ada dalam saya punya foto galeri. Contohlah ini slide saya tadi. Okay. Bila saya nak masukkan movie ni, okay, saya nak masukkan, hanya tekan tanda plus, saya ambil foto dan foto video. Saya tap saja pada pada gambar, pada video yang tadi. Yang atas sekali tu video yang saya dah ni lah. So, okay, that's how I do it. Sekejap je sebenarnya bila kita tahu apa yang kita nak masukkan soalan-soalan yang bagaimana, misalnya apa yang kita nak thinking itu berlaku, misalnya kat sini kan, saya nak pelajar tu dia tengok probe tu pergi ke matahari. Sebab kita tahu matahari tu sangat panas, itu tanggapan kita kan, tapi adakah probe tu akan hancur lebur bila dia kekal berfungsi. Jadi apa yang akan berlaku pada dia, adakah dia akan survive? So all this question memang kita susunkan, ya, kenapa kita perlu belajar tentang matahari dan bagaimana aktiviti permukaan matahari itu yang mempengaruhi bumi. So pemikiran soalan ini sebenarnya yang saya nak bawa kepada pelajar. Supaya pelajar bila dia tengok induksi set tu, dia boleh dia terus macam kita kata dia punya mindset tu ataupun pemikiran tu dia akan bawa kepada apa yang kita nak sampaikan. Jadi bila dia tengok video ini, pages saya tunjuk sekarang ni ialah pages. So pages ni kalau kebiasaannya bila kita buat handout kepada pelajar, kita akan bagi dia worksheet lah. Misalnya kan worksheet, lepas tu pelajar boleh tulis atas tu, pelajar boleh buat. But bila kita ada device, dan setiap pelajar kita ada device, saya boleh airdrop saja dokumen ni ataupun file ni kepada pelajar. Ya, lepas tu ataupun kepada ketua kumpulan, dan ketua kumpulan airdrop kepada ahli kumpulan masing-masing. So setiap orang akan dapat handouts ni. So this is kalau kita sebut dari segi handout, kita bagi bahan begini, dia kira dah jadi macam kita substitute kepada kita kata kita bagi handout yang biasa kan, kita bagi worksheet sahaja. But this handout is designed in such a way that student can have dia boleh guna balik. Saya boleh masukkan semula bahan yang tadi saya tunjuk dalam, katakan masa saya start mengajar tadi, saya buat induksi, saya tunjuk video ni, dan dalam handout ni saya boleh masukkan balik video ni. So this is the to me lah, ni yang paling seronoknya bila pelajar kita dia ada iPad misalnya, dia boleh tengok video ni berulang kali. Dia boleh, kalau dia terlepas, dia termiss, sebab kita akan bagi dia, bila lepas tengok video, kita suruh dia berfikir, kita nak dia do something kan, dia buat aktiviti.
Jadi saya letakkan je misalnya kat sini, okay, what do you think? Okay, bila you tengok video tu, what do you think? So sebab kita nak lari daripada cikgu klik slide, lepas tu cikgu cakap, cikgu yang cerita, cikgu yang cakap, sebab kita nak bawa kepada lesson selepas ni ialah structure of the sun. So cikgu pula cerita structure of the sun is like this, like this, like this. Kita tak nak yang macam tu. Jadi bila pelajar tu dia tengok video, dia akan jawab soalan ni. Okay, sebab kat sini just throw your idea. It might not be right, their ideas might not be it could be correct, it could be wrong, it doesn't matter. Sebab kat sini kita nak dia keluarkan sahaja apa tanggapan-tanggapan dia tentang apa yang dia tengok atau apa yang dia dah tahu sebelum ni. So this is bila kita buat handouts ni, dia sebenarnya sangat mudah cikgu untuk buat handout ni. Saya tunjuk kalau kita buka Pages, ni apps ni nama apps Pages. Yang ni saya punya kerja hilang dah. Ada tulis Pages kan, yang tadi tu saya guna Keynote. So bila guna Pages, kita tekan tanda plus, alright. Dan Pages yang biasa kalau kita buat worksheet tu, kalau cikgu tengok yang basic tu, dia biasa je lah. Dia blank, kita isi macam kita type je biasa-biasa. So yang bawah ni semua template. But yang tadi saya buat, saya menggunakan template books. Dan saya ambil template books yang landscape. Sebab bila landscape ni nanti bila dia jadi EPUB, sebab hasil akhir ni kita boleh tukarkan dia jadi EPUB. So EPUB tu yang akan jadi menarik lah. Okay, cancel, saya buka balik. Alright, bila kita dah bawa kepada aktiviti kan, pelajar ni dia dah bawa, dia dah throw di sini. Okey, dia boleh baca introduction. Kita boleh masukkan, cikgu nak masukkan banyak mana teks pun boleh cikgu. Cuma jangan jadi digital textbook sudahlah. Ya. Dia boleh masuk macam ni saja je lah. Sekarang ni kita nak pergi kepada tajuk structure of the sun. Okey. Dalam video nanti cikgu dalam keynote saya dah sediakan video. Saya tunjuk balik. Okay. Kalau saya sebab bila tadi dalam classroom punya design, first kan kita dah buat set induksi. So lepas set induksi lah kita bagi aktiviti kepada pelajar. So kat sini kita nak pelajar tu explore further about the sun. So saya yang ini pun Sun's fiery nature along with the tremendous gravitational pull and the Hello? Masuk balik keynote Ya. Okey, baru keluar. Pergi balik pada keynote pasal dekat skrin saya ni dia masih ni Pages lah. Oh, sekarang ni dah keynote tak? Dah. Pada skrin saya dah. Oh, slow sikit Okey, saya patah balik dekat keynote ni tadi sebab saya nak mana dekat saya sangkut dah ni. Tunjukkan. Okey. Tak apa doktor. Saya nak tunjukkan macam mana flow kita daripada engage ataupun set induksi tadi dan kita nak bawa dia kepada explore. Maknanya pelajar tu dia cari lagi maklumat. So di sini untuk explore ni saya bagi beberapa bahan. Yang pertama saya bagi video dan saya bagi juga bahan itu dalam bentuk PDF. Okey, kita bagi website. Saya bagi dia contoh apps augmented reality apps. So kalau kata kita gunakan yang teknologi ni, kat sinilah yang kita kata bila kita guna PDF ni, walaupun digital PDF, maknanya dia dah guna teknologi tapi dia masih pada level substitution. Maksudnya penggunaan itu dia tidak ada perubahan dari segi fungsi yang ketara. Sama juga dengan website. Cuma sekarang ni website ni macam-macam. So kenapa kat sini cikgu yang kena sediakan website? Cikgu yang kena sediakan link tu. Sebab kita tak nak pelajar
pergi cari secara blind, dia pergi dekat website tu dan dia kita tak tahu dia dapat maklumat yang betul ataupun tidak dan kita tak nak dia lost lah in the web. Dan kalau kita tengok bila tunjukkan Solar Walk dengan G-Space ni, saya terus letakkan, okay, ini apps yang saya nak pelajar tu buka. Maknanya bukannya dia teka-teka nak guna apps apa. Sebab ini masih lagi dalam kita kata stage explore. Mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa saya guna engage, explore, nanti dia ada engage, explore, explain, elaborate and evaluate. Dalam kalau saya gunakan ambil dalam teori constructivism, dalam teori constructivism dia letakkan framework 5E ni untuk kita scaffold activities, untuk kita scaffold thinking of the student so that dia construct the concept themselves. Bukannya kita yang bagi dekat pelajar tapi at the end of the day pelajar tu dia tak faham pun apa benda konsep yang kita bawa. So bila 5E's tu kita scaffold satu supaya pelajar tu dia bina sendiri konsep dia tentang sesuatu perkara. So in this activities, the concept that I want them to understand is about the structure of the sun. Itu dia. Kita nak dia pelajar tu dia dapat konsep struktur matahari tu. Jadi bila kita dah gunakan apps augmented reality ni, sebenarnya kita dah menggunakan teknologi tu dalam satu kaedah yang tak, kalau sebelum ni dia tak berlaku. Saya tunjukkan sikit. Saya sekejap G-Space ni, dua apps ni. Ni adalah apps yang dalam augmented reality. Kalau cikgu nampak yang tu ada tulis G-Space. Satu lagi ni saya guna yang Solar Walk apps. Saya tak buka di sini ya cikgu secara live kerana nanti dia akan menyebabkan saya terkeluar daripada Webex, tapi saya dah rakamkan sedikitlah bagaimana kita guna tu. Dengar tak tadi dia punya bunyi? Ini yang saya rakamkan, tapi dia maksudnya kenapa kita bagi pelajar guna apps ni dalam kelas. Kita kata okay, buka apps ni, explore about the sun. Dia boleh explore, dia boleh tengok sebab kita nak pelajar tu dia rasa bila ada guna augmented reality ni, dia bawa kita pada satu pengalaman yang sangat dekat dengan konteks yang kita nak bawa tu. Sekarang ni kita nak cerita tentang the sun. So bila kita tengok macam ni, macam kita rasa macam ni rupanya. Kalau tidak, kita cuma nampak matahari tu terbit, matahari tu tenggelam, kita nampak matahari tu terang, tapi kita tak nampak macam mana yang dia berputar, planet-planet tu pun berputar pada paksinya dan pada masa yang sama dia mengelilingi tu pada orbit dia masing-masing. So this is how apps tu sangat membantu pelajar untuk jadi lebih dekat dengan kita ada subjek yang dia tengah belajar. This is Jigs. Jigs ni Jigs ni ada macam-macam dia lebih kepada dia buka sesuatu kita kata sama ada objek ke. Kalau nampak contoh macam-macam. Okay, ini saya tunjuk kita buka untuk solar system. Okay, untuk dua apps ni saya pre-recorded untuk tujuan hari ni, sebab kalau saya tunjuk dia secara live setakut dia hilanglah atau menyebabkan saya terkeluar daripada Webex. So this is augmented reality. Ada banyak free apps reality yang berkaitan dengan augmented reality ni yang sangat sesuai, yang sangat berguna untuk pelajar. Ada satu tu kalau cikgu boleh buka WWF augmented reality kan, dia tunjuk macam mana tentang kitar air, tentang hujan, all those cycle. So kalau kat sini nampak terus dia ada penerangan
dia ada penerangan dekat bahagian bawah, dia ada penerangan pada gambar dan ada setengah augmented reality, ada setengah jigs tu dia ada suara yang menerangkan. Kalau kita ada satu lagi apps augmented reality yang saya rasa sangat bagus ialah Hologo. Okay, yang tulis Hologo tu, itu pun sangat bagus. Kalau reality composer tu, pelajar pula yang boleh buat augmented reality mereka sendiri. Okay, tapi hari ni tak pergi detail lah ke situ. Saya nak patah balik tunjuk kepada, kalau tengok dekat sini, okay, saya kata masih lagi dekat explore. Setiap apa yang kita bagi, macam resources yang saya letak satu tu, okay, dan ada arahan dia. Watch the videos. Write down the key points from the videos using any sticky notes apps. Actually ni boleh je guna apa-apa apps yang lain. Dia nak guna notes sahaja pun boleh. Dia nak guna keynote pun boleh, tak ada masalah. And then open the following app, Solar Walk and Jig Space, okay, to explore the sun. Add the relevant info into your notes. Okay, tadi dekat keynote tadi saya tak tunjukkan video ni. So let's look at this video. The sun's fiery nature, along with the tremendous gravitational pull and the extensive magnetic field, help it to become the heart of our solar system. The sun can be divided into 6 layers or regions: the corona, the chromosphere, the photosphere, the convective zone, the radiative zone, and the core. Okay, video ni tak adalah panjang sangat tetapi dia ada semua maklumat yang dia perlu tahu berkaitan dengan okay, saya rephrase baliklah. Dia ada maklumat-maklumat yang mereka perlu tahu berkaitan dengan matahari. Tetapi maklumat tu diberi secara macam kita kata macam ni kan, sebut je 6 layers: corona, atmosphere, photosphere, convective zone, radiative zone, the core. Tapi kita tak, dalam video ni kita tak pergi detail apa benda yang berlaku dekat radiative zone, apa yang berlaku dalam photosphere, sebab kat situ kita nak dia explore pula, dia cari dalam apps yang lain. Kemudian kita sediakan dalam handout ini juga disediakan ruang compare your notes with your friends. Sebab ini kita nak aktiviti ni, walaupun pelajar ni masing-masing ada device sendiri, kita tak nak dia buat kerja seorang-seorang. Kita nak dia buat kerja, dia ada apa kita kata group work, dia ada teamwork, dia buat bersama-sama dan supaya dia boleh berkongsi idea dan sebagainya. Jadi kalau kat sini arahan dia tu, dia dah dapatkan nota-nota yang dia buat tadi tu, okay, lepas tu dia categorize atau dia classify the sticky notes that they have and they create a story of the sun. Maksudnya apa yang dia dapat tu, yang daripada nota dia susun lah, jadikan satu penceritaan pasal matahari. Jadi kat sini sebenarnya yang perlu ada dia kena tahu apa struktur matahari, apa yang berlaku pada setiap layer, apa benda apa kita kata elemen aktif yang ada dalam matahari, macam mana hidrogen tu, apa yang berlaku dekat core, bagaimana hidrogen itu bertukar menjadi helium, bagaimana kenapa termonuklear tu, all those things. Jadi itu yang dia akan masukkan information tu ataupun nota-nota dia tu disusunkan supaya dia menjadi satu cerita yang berkaitan dengan matahari. Dan tambah lagi aktiviti ni selalu, sebab kenapa saya suka letak macam ni, kerana kalau kita bagi ni kebiasaan lah kebiasaan kalau kita tengok, kalau cikgu bagi handout ajar, dia cerita, dia dah dalam kelas kan, cikgu dah cerita tentang structure of the sun apa semua, lepas tu cikgu pun bagi handout KC kan. Jadi bezanya bila handout yang cikgu bagi dengan handout yang macam ni, dia ada ability untuk dia melukis, nak cari colour.
arahan dia, label the parts of the to the diagram on the right and then fill in the box on the left with the description of each structure. Gambar-gambar ni kalau cikgu tengok dia tak lari sebab saya dah lock. Kita boleh lock gambar ni supaya dia tak lari daripada page tu. Jadi kalau accidentally kita gerakkan ni, dia tak larilah. Macam tu. So kalau kata nak buat aktiviti ni, simple je, chromosphere. Jadi daripada video yang dia tengok tadi, dia kena tahulah kat mana chromosphere. Paling senang nak jawab, core lah tengah-tengah. Ni core. Corona ni mestilah yang lapisan ni, all this lapisan ni. This is corona. Photosphere. Ada satu photosphere. Photosphere. This is the radiative zone. This is the convective zone. Ini terbalik. Salah. Right? And then dia boleh tulis kat sini. Dia boleh tulis jawapan dia. Katakan corona. Mana dia? Corona. Atas. See, those are apa kita kata capability yang ada pada pages ni yang bila gunakan pensel ni, dia boleh tukar, dia boleh buat macam-macam. Jadi benda ni akan menjadikan pengalaman pelajar tu, bila dia belajar tu dia lebih seronok lah sebenarnya. Dan apa yang sebenarnya yang paling penting ialah bila dia melihat kepada resources yang ada ni, dia jelas apa yang dia perlu buat dalam setiap aktiviti. Apa seterusnya yang dia kena buat, the next one. Dan another resources yang kita bagi kepada pelajar, kita tadi kan saya dalam keynote tadi saya tunjuk kan, kita bagi dia PDF. Jadi maknanya pelajar dia boleh tengok PDF ni. Dia boleh tengok PDF ni, dia baca, so for further understanding, mungkin ada info dalam PDF ni yang tadi tidak ada dalam video misalnya, ataupun dia nak cari lagi dengan lebih mendalam misalnya, dia boleh pergi kepada website ni. Yang saya tunjuk contoh kat sini lah Nampak tadi? Ini arahan daripada guru ni, arahan instruction. Bila dia dah pergi kepada peringkat yang lain, solar activities, untuk dia further explain about what happened on the surface of the sun. So dia kena tahu tentang solar activities. So cikgu bagi dah, read the article about the sun's activity from this side. So cikgu bagi dah apa side tu. And also from this side, so bagi satu lagi side. So based on your reading, complete the following table. Saya rasa yang arahan yang bawah ni, arahan ni macam biasa je kita buat kan. Tetapi apa yang membezakannya, yang memudahkan kerja pelajar ni, you tap on the link pada yang link cikgu bagi URL tu, terus open link and dia terus pergi kepada Safari, terus buka kepada site yang kita nak. So kalau kita tengok kat sini dalam website ni dia ada macam-macam. Kan dia ada home, the sun, bawah the sun ni pun ada macam-macam aktiviti. Tetapi bila kita letak tu, saya nak dia pergi kat sini je. Bermakna pelajar tu dia tak lost tau dalam website ni sendiri, atau dia tak lost dalam net tu mencari apa dia cari tapi dia tak jumpa. So cikgu dah design dah. Okay, you go here, you cari kat sini, you ada maklumat lagi. Misalnya itulah maksudnya. Dan kenapa cikgu saya sentuh sikit je. This is the best thing. Yang ni contoh Contoh kalau dia buka website, nampak macam banyak sangat kan tepi-tepi ni lah, iklan lah, dan kadang-kadang ada banyak site yang dia memang ada iklan. So kita tekan dekat tanda AA+ tu, kita boleh buat show reader view dan pelajar hanya nampak teks saja. So some students they need this. Dia tak nak ada serabut tepi-tepi tu. Dia nak benda yang terus fokus. So it helps students to understand this, to use this untuk dia lah. Dan satu lagi, kita bila guna ni, kita boleh detect kat sini ni.
Ni yang barulah dengan iOS 14 ni, kita boleh detect trackers. Maknanya kita tahu dah bila kita buka je setiap satu website tu akan ada orang yang nak track aktiviti kita. So this is something yang dari segi security tu kita rasa agak, pada saya very very secure. Kita rasa insyaAllah selamat lah, tak ada maknanya at least one step of keselamatan dalam alam cyber ni telah diambil kira sebenarnya. Alright. Saya kalau tengok dari segi bahan yang telah disediakan untuk handout ni, kalau tadi saya bagi contoh bila setiap katakan cikgu bagi handout dalam bentuk kertas ataupun cikgu bagi saja PDF yang walaupun digital, dia adalah kita kata dia sebagai substitution. Dalam SEMA model itu hanya substitution. Tak salah cikgu nak guna substitution, dia sebagai substitution saja. Tetapi kalau kita bagi saja pelajar tu dengan kita bagi saja PDF, macam mana kita nak bawa dia kepada pemikiran yang lebih tinggi, maksudnya kepada persoalan-persoalan yang lebih besar lagi ataupun persoalan untuk dia menjawab konsep yang lebih besar. Jadi sebab itu kalau cikgu tengok saya cuba bangunkan bahan untuk pelajar ni, hasil kerja ni hasil, maknanya ini bahan daripada guru. So bahan ini secara keseluruhannya dah jadi kita kata redefine dah. Kita dah redefine the way you do things. Normally kita bagi je handout macam tu atau kita bagi je dalam bentuk PDF. But now we design the works for the student. Dah level dalam SEMA model ini dah dianggap sebagai redefinition. So pengalaman tu kepada pelajar tu sebenarnya yang berbeza. And kalau saya nak bawa pula dalam konteks framework constructivism selepas explain tu tadi, kat sini dia ada ni contohin tadilah, pelajar tu daripada tengok video, tengok website, dia kena jawab soalan-soalan ni, and next assignment ialah dia kena buat simulation of the solar activities. Dia boleh guna macam-macam kreativiti dia sendiri ataupun mereka berlakon, lepas tu dia rakam sendiri lakonan mereka, simulasi lah yang mereka buat dengan rakan-rakan. And bila kita nak pergi kepada seterusnya selepas explain tu ialah elaborate. Maknanya kita nak pergi deeper kepada nak menjawab soalan dalam engage saja, dalam induksi set tadi tu. So kita tak boleh stop kat situ saja aktiviti dia. Jadi solar activities and earth magnetosphere. The sun, smooth, round and very peaceful. The sun, smooth, round and very peaceful, except when it suddenly vomits radiation and plasma in random directions. These solar flares and coronal mass ejection can hit us and have serious consequences for humanity. How exactly do they work? How bad could it be? Okay, bila dalam kelas, katakan tadi saya tunjuk video ni kan, video yang sama dalam kelas mungkin cikgu tunjuk, cikgu tunjuk video ni, pelajar tengok, tapi pada masa yang sama dalam handout dia, pelajar pun ada video ni. Andai kata dia dah terlepas ataupun grup dia mungkin tertinggal tadi, dia boleh ulang balik. Dia boleh tengok balik video ni. 10 kali pun tak apa, ulang. Jadi itu satu kelebihan lah bagi pelajar. Dia tidaklah, kalau dia termiss satu, kita kata satu segmen tu dia termiss, dia langsung miss semua sekali. Tapi dia dah kat sini dia boleh ulang balik. Jadi
Kejap mana dia? Yang konten ni tadi, memang dihasilkan melalui, kita buat menggunakan Keynote. Yang ni rakan saya yang buat. Cikgu Asmah buat misalnya. Tapi bila dia buat, sekarang ni bila guna Keynote ni, kita boleh collaborate. Sebab sekarang ni saya nak buat benda ni dengan dia, tapi kita duduk jauhan. Jadi saya kata okey, buat ni saya bagi katakan clips macam mana yang kita nak. Okey, dia. Jadi bila kita collaborate ni, kalau cikgu tengok dekat Keynote ni ada tanda plus ni, maknanya we can work together on the same file. Tak kisahlah kita ni berada di mana pun, kita boleh guna. Jadi kita boleh share, katakan share dia punya link tu melalui Telegram for example. Jadi kalaulah kata contoh saya share dengan Telegram, saya letak nama Asmah, okay, terus nama Asmah Ahmad. So kalau continue, saya cari nama Asmah. Okay, nak tak komen boleh, tu saya terus send. Dan dia akan buat starting collaboration. So sekarang ni nanti kata bila dia finish, dia habis, dia tekan finish tu, bermakna Asmah kalau dia buka Telegram dia akan dapat file yang sama. So kalau dia nak edit lagi ke, ataupun saya nak tambah ni ke, dia nak tambah tu, so kami kiranya boleh bekerja dalam satu file yang sama walaupun kita duduk berjauhan. The same thing juga dengan pages ni. Okay, boleh juga collaborate. Alright, so ini tadi aktiviti saya tunjukkan dan nak habis juga ni. Bila aktiviti ni, sebab kat sini kalau cikgu perasan tadi dekat Keynote saya letakkan aktiviti ini, saya letakkan dia sebagai elaborate. Kenapa elaborate? Sebab dia perlu kefahaman yang lebih mendalam tentang magnetosphere ni. So bila magnetosphere ni dia nak tahu tentang kejadian magnetosphere ni, dia dah kena tahu tentang struktur bumi tu sendiri. Struktur bumi ni mereka dah belajar masa tingkatan 2. Tingkatan 2 kalau tak silap saya lah. Mereka dah belajar, dia dah banyak, dia kena belajar tentang elektromagnetik, mereka kena belajar, dia dah ada solid understanding about density, about apa lagi, gravity, tentang ni. Jadi kita kata pengetahuan yang dia dah belajar sebelum ni sangat penting untuk dia memahamkan tentang bagaimana magnetosphere tu terbentuk dan apa yang menyebabkan peranan magnetosphere tu kepada bumi. Jadi kalau kita tengok instruction dia, ini ayat yang ada sama dengan dalam video tu tadi. Okay, how exactly do they work? How bad can it be? So are we actually, persoalan dia lebih jauh lagi lah, can we prepare? Can we prepare for it? Kita boleh bersedia ke? So cikgu sediakan lagi lebih banyak bahan-bahan untuk pelajar ini cari lagi maklumat lebih mendalam berkenaan dengan Earth magnetosphere and dia punya relationship dia dengan solar activities. And kat sini tugasan dia. Apa yang kefahaman dia tu, dia kena terjemahkan dalam bentuk animation. Ini kalau sebab saya minta dalam bentuk animation lah, dan mungkin cikgu boleh nak bagi dia nak pelajar tu buat dalam bentuk yang lain, nak buat simulasi misalnya, ataupun macam-macam lah sebenarnya boleh dibuat, nak guna clips misalnya kan, apps clips. Dan bila aktiviti yang seterusnya lagi ni, kat sini yang kita nak dia draw the pattern of Earth's magnetic field line on the Earth model. Pelajar ni dia boleh terus jawab. Oh, tangan gigil. Sekejap ya. Saya pula ada problem ni.
saya nak tunjukkan yang pelajar ni dia menjawab. Dia boleh jawab terus dekat pages ni. Contohlah ya, maafkanlah lukisan yang gigil-gigil ni. Ni apa yang dia nak lukis? Dia nak lukis ialah magnetic field. Lebih kuranglah macam tu. Earth magnetic field ni sepatutnya dia tak boleh bersilang-silang kan? Marah cikgu fizik tengok dia bersilang-silang, dia tak boleh. Medan magnet tu dia tak belaga antara satu sama lain. So bila dia lukis ni, this is where yang bila dia dah lukis tu dia boleh animate the drawing. Okay. Jadi bila dia hantar bahan ni, dia hantar kepada cikgu, cikgu nampak, oh okey betul dia lukis. Ni arah dia pun tak terbalik. Okay, so this is the interesting part lah pada saya. Dia memang very engaging dan sangat pelajar ni sebenarnya kalau kita susunkan aktiviti ni betul-betul, dia memang kata tak sempat dah cikgu, dia tak sempat nak buat benda lain. Jadi cuba tengok pula soalan yang seterusnya. The Earth magnetic field will create a great shield called magnetosphere when hit by solar wind. Explain by drawing or animation how magnetosphere protects Earth and why it is important. Okay, cikgu sediakan ruang kecil, tapi kalau dia tak cukup ruang, dia tambahlah muka surat baru untuk dia buat hasil kerja dia. So ada banyak, nampak macam benda tu dah terletak satu-satu, tetapi sebenarnya dia ada banyak flexibility kepada pelajar untuk dia lebih kreatif. So yang terakhir sekali, bila dalam dah buat all those activity, kita dah ada set induksi, kita dah ada aktiviti-aktiviti yang guru dan pelajar lakukan, kita akan sampai kepada evaluation. Apa sebenarnya yang kita nak evaluate? Kalau dalam silibus kebangsaan ya, dalam kurikulum kita dah memang dinyatakan dengan jelas dalam standard prestasi, standard pembelajaran. Bukan standard pembelajaran, standard prestasi. SP tu. Dalam standard prestasi, apa yang pelajar perlu kuasai? Dia adalah daripada band 1 sampailah band 6. Dan sebenarnya setiap satu tu, kalau cikgu tengok balik kepada aktiviti-aktiviti yang telah disediakan di sini, saya rasa dia dah menjawab dah. Level 1 kan, level 2, level 3. Dia tak sampai lagi kepada yang high order thinking. Kalau kita tengok soalan, kita nak bawa dia kepada high order thinking ni, soalan dia saya letak macam ni je. What if? Dia dah ada tadi maklumat tu semua, dah scaffold, dia punya understanding, dia dah faham tentang konsep solar wind misalnya, solar wind, solar flares, dia faham tentang coronal mass ejection, apa yang berlaku kalau berlaku CME tu, apa kesan dia pada bumi misalnya, apa kesan dia pada atmosfera bumi, how it affect, macam mana magnetosphere dan sebagainya. Jadi inilah dia dah pergi kepada lebih tinggi dah. Maksudnya benda ni, jawapan soalan ni, jawapan dia tak ada dalam textbook. Mungkin ada lah, tapi mungkin tak ada dalam textbook, saya rasa tak ada. Saya dah cari. Tetapi yang ada ialah, kalau ada pun dalam textbook, soalan dia lebih kepada satu macam tu. Tetapi andai katalah soalan ni yang akan keluar dalam SPM misalnya. Ni level form 3 lah kan. Tapi kalau kita bayangkan dengan dalam apa kita kata untuk level kalau tingkatan 4 dan tingkatan 5, dia tak lari juga daripada standard prestasi. Dia akan ada soalan-soalan yang tiba-tiba soalan tu akan keluar dalam dalam SPM misalnya kan. So kalau kita tengok ni yang saya kata dekat elaborate tadi, apa yang berlaku ialah kita scaffold dengan understanding of Earth's magnetic field and magnetosphere and further elaborate on the importance of magnetosphere to everyone or everything on Earth. Lepas tu
what are the damage. So bila dia ada this understanding, barulah dia boleh jawab kepada soalan yang lebih tinggi. What if the earth lost its magnetosphere? What if there's no solar wind? Is it even possible? So soalan-soalan ni kita boleh bayangkanlah apa yang akan berlaku kalau macam ni. And if you are a solar scientist, how would you design a probe for a mission to the sun? So in this kind of assignment yang kalau kita bagi sebenarnya, kita dah boleh bawa dia kepada project based learning. Kan dia design. So kat sini kenapa saya saja letak ni sebab soalan ni tak ada dalam buku teks, tetapi tak mustahil kalau kita nak buat projek misalnya dengan pelajar, kita nak pelajar tu dia boleh fikir lebih jauh lagi. Sebab kita ni pelajar-pelajar yang ada depan kita ni mungkin daripada katalah dalam satu kelas 30 orang, mungkin ada seorang tu ataupun 2 orang tu yang sangat berminat, tiba-tiba memang minat nak jadi astrophysics. So when we have this kind of activities or this kind of questioning yang kita bagi kepada dia, mungkin ini yang akan menjentik orang kata minat dia lagi ataupun menjentik dia punya curiosity. So dia nak buat. So bila kita nak buat yang benda macam ni, memang kalau kata soalan, if you are a solar scientist, how would you design a probe for a mission to the sun? Kita tak boleh, dia bukan boleh berlaku dalam satu waktu kelas ataupun 2 waktu kelas. So it has to be in a different design. Sebab tu saya letak kat situ, kita boleh buat dia sebagai project based learning. So project based learning nanti kita akan belajar dengan sesi Dr. Azma. So overall, saya dah bawa classroom punya set ni daripada awal, daripada set induksi hinggalah kepada evaluate. So kalau ada saya dah sampai ke penghujung, Dr. Azma. Dah habis dah sesi saya, dah habis sesi panjang tadi, minta maaf saya terambil kata yang panjang. Dan kalau dalam tajuk space ni kan dia ada, saya kata tadi dia ada 2 learning objective, dia ada satu lagi learning objective yang kedua kan, space weather and its effect on earth. Yang ini lagi interesting. So kalau lah saya membayangkan kalau cikgu boleh buat bahan yang lagi hebat daripada ni, you imagine how many student yang aspired to become an astrophysicist kan. Itulah background ataupun student berminat untuk jadi scientist lah kita kata. Alright, saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih. So saya serahkan balik pada Dr. Azma. Terima kasih ambil masa yang panjang. Okay. Kejap saya close screen. Okay, Dr. Azma. Ya. Okay, terima kasih Puan Reha. So very informative and very interesting. So sepatutnya banyak soalan ni. Sepatutnya kena ada banyak soalan ni. So saya buka soalan. Dipersilakan siapa yang nak bertanya. Dekat chat ada. Panggil dan tanya atau boleh terus type dekat chat kalau ada soalan. Ni kena bertanya Atau rugi tak bertanya ni. Ini kalau dah habis session ni nak bertanya dengan Puan Reha lagi dah susah. Pasal beliau orang very busy. Kat sini ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Sebenarnya saya banyak juga lost tadi sebab ada benda lain yang distract, work related. Yang apa ni, saya tengok presentation tu yang all the assignment guna Keynote je. Ke ataupun saya guna semua tu guna, ya? Assignment kepada pelajar tadi. Memang saya guna Pages. Oh, Pages. So lebih kurang sama macam Dr. Job share sebelum ni. Betul tak, Doktor? Betul. Okay, fine. Okay. Now I can imagine it better now. Okay, thank you. So I just a bit confused ni, akan Keynote ke ataupun Pages. Keynote tu, saya buat Keynote tu, saya sediakan juga Keynote tu sebab Keynote tu macam cikgu, apa yang cikgu nak buat dekat dalam kelas. Kan kita, biasa kan cikgu, kalau biasa sebelum ni cikgu buat slide kan. Cikgu buat slide, lepas tu cikgu pun cakap, pelik cakap. Tapi sekarang ni kita buat bahan itu sama juga, tapi
the way it is presented, the way it is designed is different. So kita bawa dia pada satu pengalaman yang baru lah. Yes. So maksudnya kita prepare the material dalam keynote ataupun clips and then we transfer it to pages kan? Kita compile everything dalam pages. Betul? Ya. Dekat dalam pages tu yang kita cuba susunkan aktiviti untuk pelajar tu supaya ada scaffolding lah. Yes. Okay. Terima kasih. Jelas. Okay, terima kasih Dr. Liza. Yang lain, persilakan kalau ada yang bertanya. Ada? So kalau tak, memang very clear tadi tu, Puan Reha. Apa nama? Kalau tak ada saya tanyalah sikit. Yang tadi dari awal tadi sampai sebelum project based learning tadi masa kita nak bagi for higher order thinking, itu boleh selesai dalam satu kelas aktiviti semua tu. Saya rasa dalam 1 jam tu boleh selesai. Mana kita punya lesson. Kita kena design juga supaya boleh selesaikan 1 jam lah macam tu kan, karena dia kelas. Sebab dia sebab sekarang ni dalam kalau ikut dalam KSSM yang baru, kelas tu dia bagi ikut 1 jam kredit kan. 1 jam kredit dia 30 minit. Jadi ini kira 2 jam kredit. So kira 1 jam lah dia boleh selesai. Dan saya rasa dia sebab itu cikgu ni sebenarnya dia lagi kenal anak-anak murid dia, siapa yang ada depan dia. Kalau dia dapat anak murid yang memang pantas, memang cepat, memang bijak kita kata, dia boleh bawa dia sampai kepada learning objective yang kedua tu, space weather. Dia boleh susun supaya dalam 1 jam dia boleh selesai. Tapi kalau kita ada pelajar yang agak mencabar, yang mungkin dia punya basic knowledge, understanding dia tentang gravity, tentang tentang magnetism, dia lemah lagi kan. Jadi dia akan ambil masa lah sebab dia nak faham connection untuk setiap satu. Sebab kalau dia nak understand kenapa boleh berlaku termonuklear dalam matahari tu kan, macam kenapa dia sentiasa matahari tu tak macam bumi solid kan, dia ada solid, dia ada atmosphere, tapi dia sentiasa in a plasma like elements kan. Jadi those things tu dia relate juga sebenarnya dengan dia punya understanding of gravity, of density, apa tu mass, macam tu kan. Jadi so bergantung kepada pelajar yang kita ada lah sebenarnya. Cikgu tu dia boleh, tu kita kena design dia betul-betul ikut apa pelajar yang kita ada. Okay. So cikgu-cikgu semua ada soalan untuk Puan Reha? Kalau tak ada soalan tu maknanya faham lah. Alright, so hopefully kalau memang tak ada soalan, boleh jadi satu inspirasi untuk masuk dalam kelas nanti insyaAllah. Terutamanya cik yang dah ada iPad, dan lagi best lagi kalau memang semua student pakai iPad. Right? InsyaAllah. Okay, saya share balik the screen. Okay, dipersilakan ini untuk attendance dan feedback. Saya beri masa dalam 30 second untuk Assalamualaikum. Nak bertanya lagi. Saya nak bertanya lah, sekiranya kebanyakan pelajar kita tak menggunakan iPad ataupun tak ada iPhone kan. Jadi apa medium the best kalau kita misalnya nak share perkara-perkara macam ni? Ada pengalaman tak yang boleh dikongsi? Terima kasih. Dia macam inilah pada saya kan, sebab kalau tengok pada features dari yang saya kongsikan,
Rasanya memang iPad je yang boleh buat tu. Jadi macam it's high time actually untuk kita galakkan kita untuk for their education. Memang betul lah kalau katalah bajet adalah halangan. Misalnya di dalam institusi kan, di sekolah ataupun di universiti, fakulti, dia iPad ni tak semestinya boleh pakai untuk maksud saya macam ni, tak semestinya mesti one to one. Kalau kata tak boleh nak adakan untuk one to one, dia bolehlah dalam mungkin dalam satu kelas tu ada 6 iPad misalnya. So dalam 6 iPad tu dia dalam grup lah. Dia masih lagi boleh bekerja, dia menggunakan iPad tu. Jadi dia banyak yang dia dapat memudahkan kerja, dapat macam saya tunjuk tadi kan, bila dia nak cari, dia nak search materials, dia nak create materials, dia nak buat, so it will be good lah actually to invest. Terima kasih Fana Reha, memang bagi idea tu nanti boleh lah usahakan dekat fakulti. Yes. Ya Allah. Okay. Terima kasih Dr. Maniza. Tadi yang suara tadi dalam video tadi suara siapa tu? Puan Reha? Macam mana? Dalam video tu? Dalam Hello, video Puan tu Reha? suara saya. Ya saya. Oh, okey. Nampak semacam suara artis Jadi lebih ini dia. Jangan macam-macam Doktor. Tadi memang dengar tadi ni suara siapa ni? Nampak lain sikit. Dalam video Tak yang mana tu? semua video Dia saya rasa mungkin sebab saya buat dia ada dua banyak cara sebenarnya saya buat. Satu tu saya masukkan suara terus dalam saya guna GarageBand. Saya record daripada GarageBand. Lepas tu daripada video tu saya export dia masuk dalam Keynote. Itu satu kaedah yang saya buat. Tapi ada satu lagi kaedah saya buat, saya dah siap semua Keynote saya tu, saya dah export Keynote jadi movie. Kemudian saya masukkan video tadi tu yang dah convert jadi video, saya masukkan video dalam iMovie. So dalam iMovie tu yang saya rakam direct daripada iMovie. So ada banyak kaedah lah yang saya buat. So ini feel itu agak lain sikit kan, dia punya pitch dan itu lagi clear. So pasal sebab GarageBand kan. Tak berani record. Sebenarnya masa dah kita masuk record dalam iPad tu dia some adjustment yang dia automatically buat, so nampak suara kita tu jadi lebih ini. Kita ada satu soalan lagi dekat chat ada satu soalan lagi. Cikgu Ismiza tanya macam bagaimana kita nak buat PBD atau penambah baik penilaian semasa dalam kelas, terutama agak belakang. Okay, untuk kelas belakang? Oh, maksud dia untuk kelas belakang ya. Kalau dia macam ni lah. Ini saya menganggapkan bahawa pelajar itu ada iPad. Ya. Kalau kata untuk pelajar, kalau kata pelajar ni ada iPad, saya rasa nanti doktor dengan Dr. Zakia ke Dr. Azma atau lain-lain mungkin boleh tambah baiklah idea saya ni. Kita dia lagi mudah sebenarnya untuk pelajar yang selalu cikgu kata kelas belakang. Sebab pelajar-pelajar yang kelas belakang ni sebenarnya mereka ni dia nak pegang tau. Dia nak benda tu mesti tangible. Benda tu dia nampak, dia boleh lihat, dia boleh buat. Dia tak nak yang cikgu je bercakap. Jadi saya rasa kalau katalah kalau cikgu boleh guna bahan yang saya bagi tu, contohlah pages yang saya bagi tu, you see how they react. Dia akan berbeza. Pelajar tu dia akan lebih dia akan boleh buat satu-satu sebenarnya. Tapi kalau dia ada iPad lah, bila kalau dia tak ada iPad tu memang kita kena fikir kaedah yang lain lah. Saya harap menjawab Cikgu Miza tanya. Ya, saya terima kasih cikgu. So saya rasa pelajar kelas belakang ni memang dia mencabar sebenarnya kan, dia mencabar kita. Memang mencabarlah sebab salah satunya
dia punya knowledge dan juga dia punya apa tu kemudahan dia jugalah kan. So Betul. kita jadi kadang-kadang tu kita macam kita ada idea tapi dia agak terbatas sikit. Ah. Jadi dia macam ni cikgu. Kalau untuk pelajar macam tu, mungkin cikgu yang ada iPad. Pelajar tak ada tak apa. Cikgu ada iPad, cikgu yang create bahan tu, cikgu tunjuk pada pelajar, tapi lepas tu cikgu scaffold apa soalan yang cikgu nak tanya dengan dia. Maksudnya bila cikgu dah tunjuk kata macam tadi nak engage tu kan. Cikgu dah tunjuk video tu, cikgu tanya. Okey, apa yang agak-agaknya apa berlaku pada group tu? Pelajar kan jawab lah, oh Nabi terbakar lah ni. Okey, kalau terbakar kenapa dia boleh terbakar? Kalau dia kata tak, dia takkan terbakar. Kenapa dia tak terbakar? You know, you bring it around. Tak apa, pelajar tu tak ada iPad tapi cikgu kena ada. Cikgu kena supaya cikgu boleh bawa. Okey, kalau kata cikgu boleh tunjuk melalui augmented reality punya apps kan? Jadi pelajar tu dia macam, seronoknya. Dia rasa macam dia nampak, dia tengok, dia rasa dia kalau ada setengah augmented reality apps ni cikgu, dia boleh duduk dekat dalam tu. Dia ada kat situ. Jadi kat situ cikgu boleh gunakan evaluation as okay, dia explain. Itu yang kena bantulah cikgu rakam dia, cikgu buka apps tu. Lepas tu pelajar kat situ dia explain pasal matahari ni dia ada 6 lapisan. Lapisan yang pertama ni. Jadi tapi dia guna augmented reality apps tu. So that is you define, maksudnya cikgu dah define dah cikgu dah ubah cara cikgu kita kata delivery lah, cara cikgu mengajar tu dah berbeza dan aktiviti yang pelajar buat tu pun berbeza. Okey cikgu Miza. Oh. Ya. Okey. Yang ni head ni untuk high ed educators ya. Facebook. Lepas tu this one is Apple Teacher Community. So ni group dia semua trik and tips and so. Maras ni belum lagi join, boleh join sini. Dan kita ada Apple Learning Community Malaysia, Facebook. So and then yang dah lepas and then recording dia itu boleh access kat sini kita kumpulkan semua dekat sini, so boleh boleh. Okay, so kalau nak dapat badge Apple Teacher bagi yang dah punya iPad tapi belum and then jawab soalan-soalan dia, quiz dia tu untuk dapatkan ini adalah international certification makna terus datang dari Apple Cupertino so recognition yang tinggi Okay, so resources untuk cikgu-cikgu boleh pakai everyone can create terus masuk dalam iPad. Bagi juga teacher's guide mana. Ini semua free resources. Nanti dekat Apple Teacher website tadi pun banyak sangat tips dan tricks yang educators sharing dekat situ. So itu boleh jadi satu rujukan juga.